Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para hadirin hadirat sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah taala merahmati dan memberkati kita semua. Pada hari ini tajuk ceramah khas kita ini ialah membicarakan tentang gerakan Islamization of knowledge, Islamisasi ilmu, yang mana perbincangan tentang perkara ini sebenarnya kita dapati dia adalah perbincangan yang begitu lama bersifat eksklusif. Apa maksud eksklusif? Maknanya dia melibatkan golongan academician, orang yang duduk dalam akademia, tapi tidak tidak diperluaskan lapangan perbincangan itu secara inklusif kepada orang ramai, sehingga tidak ramai yang tahu. Walaupun kita hidup dalam lembayungnya, kita menikmati hasil-hasil mahsulnya, ya, maksudnya kesan-kesan positif gerakan Islamisasi ilmu itulah yang kita kecapi hari ini, terutamanya di Malaysia dan di mana-mana, tapi tak ramai yang tahu. Pasal perbincangan itu bersifat eksklusif. Jadi anda rasa perlu untuk diketengahkan. Dan ini kita akan sebut nanti kenapa juga sebabnya itu dari segi penilaian gerakan ini, dari segi sisi baiknya, sisi kekurangannya. Gerakan Islamisasi ilmu ini tidak ramai yang tahu, tetapi mereka yang bergelumang ataupun ada menceburkan diri ke dalam bacaan-bacaan akademik, pasti sekali mereka akan melintas kepada istilah ini. Dalam bahasa Arabnya disebut sebagai aslamatul ulum ataupun aslamatul ma'rifah ataupun al-aslamah, ataupun disebut juga dengan ta'silul ilmi, ta'silul ulum atau at-tawjih al-islami lil ulum. Ini, dan di antara istilah yang famous juga adalah at-takamul al-ma'rifi, the integration of knowledge, integration of knowledges. Ini juga istilah-istilah yang masyhur dan dia merujuk kepada satu mafhum yang sama, walaupun dia setiap penamaan ini mewakili satu sisi atau satu sifat daripada gerakan tersebut. Ya. Perkara pertama yang kita nak bincangkan ialah apakah maksud Islamisasi ilmu. Istilah Islamisasi ini, aslamah ini, mungkin kalau di kalangan orang akademik di Malaysia, mereka makruf istilah Islamisasi ini maksudnya pengislaman. Pengislaman maksudnya masuk Islam, kan? Bila Syed Naqib Al-Attas tulis buku dia Islamization of the Malay Archipelago, itu merujuk kepada masuk Islam, orang Melayu masuk Islam. Walaupun nanti dia akan guna istilah itu dengan istilah yang kita nak sebut nanti. Tapi pada awalnya istilah yang dia bawa itu tidak merujuk kepada mustalah yang kita kehendaki sekarang ini. Dan Islamisasi kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu pun maksudnya adalah pengislaman. Pengislaman yang kita tahu ialah masuk Islam. Pengislaman Sultan Melaka, pengislaman Merah Silu dan seumpama dengan yang kita jumpa dalam buku-buku sejarah. Ya. Tetapi adakah sekarang ni kita gunakan pengislaman itu kepada ilmu, pengislaman ilmu, pengetahuan. Ya? Pengislaman knowledges, pengetahuan, ilmu, sains. Ya? Jadi adakah ilmu ini dulunya kafir? Kemudian kita nak kena ajak dia mengucap 2 kalimah syahadah, kemudian dia kena mendirikan salat. Adakah itu maksudnya? Atau kita nak masukkan pengislaman ilmu itu saintis-saintis barat pakat berbondong-bondong masuk Islam, ya? Bukan itu maksud. Kalau kita menggali kepada sejarah Islam, ya,
penggunaan istilah Islamnya ilmu ini, pengislaman ilmu ini direkodkan, wallahu alam, sekadar kajian yang dibuat oleh para pengkaji. Ini apa yang anda petik dari satu tesis daripada Ummul Qura. Disebutkan, diriwayatkan daripada Abi Abdullah Muhammad ibn Qawwam rahimahullahu ta'ala. Itulah salah seorang daripada anak murid Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, bahawa Muhammad ibn Qawwam menyatakan, ma aslamat ma'arifuna illa ala yadi Ibn Taimiyah. Ma aslamat ma'arifuna illa ala yadi Ibn Taimiyah. Tidaklah masuk Islam, jemaah secara literal ya, tidaklah masuk Islam pengetahuan kami melainkan di atas tangan Ibn Taimiyah. Yang ni anak murid dia Abdullah bin Qawwam kata, Ibn Taimiyah ni telah mengislamkan ilmu pengetahuan kami. What is that? Apa makna Ibn Taimiyah mengislamkan ilmu pengetahuan? Yang ni, adakah sebelum Ibn Taimiyah ilmu pengetahuan ni kafir? Ya. Apakah maksud mengislamkan ilmu pengetahuan? Jadi dari segi rekod, ini adalah perkataan pertama yang ditemui yang disebut sebagai ilmu pengetahuan itu menjadi Islam, masuk Islam. Ya. Walaupun dari segi praktikalnya, ulama Islam sudah lama buat, bahkan sebelum Abu Hamid Al-Ghazali. Ya. Ini kita akan bincang dari sudut sejarah. Ya. So tentulah apa yang kita nak faham di sini, ya, kita nak faham apakah maksud Islamnya pengetahuan, pengislaman ilmu-ilmu pengetahuan. Apakah maksudnya? Dan benda ini bukan satu perkara yang kita boleh beri takrif secara jami' manik mantik. Yang kita boleh bagi ialah kita kena faham konsepnya. Dan tentu istilah ini menjadi famous, menjadi terkenal pada tahun 1982, ya, 1402 Hijrah. Ya. 82 1402, 81 1401, 1987 1407. Jadi tahun 82 1402 Syekh Ismail Al-Faruqi rahimahullah, seorang tokoh ilmuwan Islam zaman moden yang merupakan asal daripada orang Palestin, yang telah menyelami ilmu pengetahuan di negara barat, tetapi beliau seorang yang sangat ada kesedaran tentang, of course disebabkan dia orang Palestin dan dia melihat apa yang berlaku, kemunduran umat Islam zaman kolonisasi, ya, British sebelum itu, sebelum datangnya Yahudi, ya. Dan apatah lagi selepas itu bila Yahudi menakluki Palestin. Jadi dia mendalami ilmu dunia barat dan dia seorang ahli fikir, dan dia kemudiannya melanjutkan pengajian ke Jami'ah Al-Azhar Al-Sharif di Mesir untuk mendalami ilmu-ilmu Islam. Ya. Jadi pada tahun 82 dia telah membentangkan satu kerja, yang kerja itu dia beri judul Islamization of Knowledge, General Principles and Work Plan. Dan buku ini telah terjemahkan dalam pelbagai bahasa, dalam bahasa Melayu pun ada. Ya. Dan dia mengasaskan International Institute of Islamic Thought, IIIT, yang makruf, yang masyhur di Malaysia ini, ya. Dan kemudiannya institut inilah yang bertanggungjawab melaksanakan kebanyakan gerakan-gerakan Islamisasi ilmu, ya.
Itu dari segi pemasyhuran istilah, dan terbentuk akhirnya karya khusus yang membincangkan tentang Islamization of knowledge. Itu dari satu sudut. Tetapi apakah mafhumnya? Apakah maksudnya Islamization of knowledge itu? Ya. Jadi inilah yang kita nak fahamkan. Dan itulah ada banyak istilah-istilah dan ta'rif-ta'rif yang diberi, tapi kita akan ambil serba sedikit. Kita dah sebut, kita ada ambil secara ringkas, ya. Hakikatnya maksud Islamization of knowledge ini ialah nak mengembalikan ilmu pengetahuan moden, ilmu pengetahuan yang mana semenjak daripada abad ke-20 Masihi, seperti kita tahu abad ke-13 Hijrah berlakunya penjajahan umat Barat kepada dunia Islam, abad ke-19, bahkan jadi penjajahan itu berterusan sehingga ke abad ke-20 apabila mula negara-negara Islam mula memperolehi kemerdekaan daripada penjajah-penjajah Barat. Tetapi kita dapati kemerdekaan yang diberikan itu adalah kemerdekaan secara luaran. Ya, setelah mana kita telah dijajah secara dalaman dan penjajah ini berasa aman bahawa walaupun badan mereka sudah meninggalkan negeri ini ataupun negara-negara yang mereka jajah, tetapi mereka sudah mempunyai tali yang cukup utuh untuk mereka menggerakkan boneka-boneka mereka di bekas-bekas jajahan takluk ini. Ya. Maka penjajah pulang dengan badannya, tetapi ditinggalkan kepada kita ideologinya, sistem pentadbirannya, sistem sosialnya, ya, budayanya, ya, makanannya, pakaiannya, dan lebih-lebih lagi adalah sistem pendidikannya, ya, yang akan membentuk minda orang Islam. Ya. Maka di sinilah ada kesedaran supaya ilmu-ilmu yang dibawa oleh Barat ini, dan kita juga sedar bahawa tidak dapat tidak umat Islam telah mengalami satu kejatuhan yang begitu dahsyat, ya, semenjak abad ke-18 Masihi, bahkan sebelumnya lagi, mengalami kemunduran yang begitu dahsyat sehingga membawa kepada kejatuhan tamadun Islam dan hilangnya kuasa politik umat Islam di peringkat antarabangsa, jatuhnya khilafah, jatuhnya kuasa-kuasa besar umat Islam, jatuhnya empayar-empayar besar Islam, empayar Turki, empayar India, ya, kerajaan-kerajaan kesultanan Islam Melayu. Kita dapat saksikan juga kejatuhan mereka. Maka adanya kesedaran supaya ilmu yang datang daripada Barat, yang mana sekarang pihak Barat sudah menjadi kita kata tuan, kiblat kepada ilmu pengetahuan. Kalau dulu orang Barat nak belajar pengetahuan, dia cari negara Islam, pergi kepada Andalus, melihat kepada Baghdad, melihat kepada Samarkand, Bukhara dan sebagainya. Kini umat Islam pula yang akan memandang ke negara-negara Barat, kerana negara Barat telah bangkit daripada tidur yang panjang. Mereka telah menghasilkan pemikiran-pemikiran falsafah yang baharu. Munculnya pemikiran-pemikiran falsafah baharu yang membentuk worldview baharu dunia Barat. Datangnya René Descartes, datangnya Immanuel Kant, ya, kemunculan teori-teori sains yang membentuk worldview yang baru, Newtonian physics, Darwin, Karl Marx, ya, jadi Freud, ya. Dan pegangan agama di Barat
metafizik semakin mundur. Apatah lagi dengan munculnya fahaman positivism yang dibawa oleh Auguste Comte yang mengatakan manusia itu bermula daripada pemikirannya bersifat khurafat, mistik dan metafizik, kemudian percaya kepada akal, kemudian percaya kepada material sahaja, dunia yang nampak sahaja, tidak percaya lebih daripada itu. Maka berlakulah pengingkaran terhadap agama, dan ideologi yang paling besar yang mempengaruhi Barat ialah sekularisasi, secularization. Ya. Pemisahan di antara agama dengan kehidupan. Agama dilihat sebagai sesuatu yang relatif dengan masa dan tempat. Agama dilihat sebagai satu benda yang sangat subjektif. Tidak ada di sana kebenaran mutlak. Ya. So worldview yang baru ini, yang jauh kalau dulu orang Barat ialah Ahlul Kitab, kini seakan-akan orang Barat itu sudah kembali kepada Wathaniyah, kembali kepada zaman Greek, ya, kembali kepada worldview yang lama, bahkan lebih teruk, ya. Ingkar Tuhan sama sekali dan sebagainya. Dan sains, ilmu teknologi moden seperti yang kita tahu, dia dirangka di bawah naungan paradigma, naungan worldview orang yang mengkaji. Sains tidak pernah bebas daripada nilai pengkaji, nilai etika yang dia pegang, akidah pengkaji, yang kerana sains itu melibatkan tafsiran. Dia bukan sekadar benda yang kita nampak lepas tu kita sebut. Dia adalah tafsiran kepada fenomena. Ya. Maka kita dapati orang Barat berlumba-lumba untuk mencari tafsiran-tafsiran baru bagi ilmu tabi'i, ilmu sains, nature science, natural science, yang bebas daripada unsur-unsur metafizik, unsur-unsur ketuhanan. Ya. Maka mereka mula membuat kajian, mereka dapati di sana ada fakta-fakta yang bercanggah dengan apa yang disebut oleh kitab Bible sebagai misalnya. Yang tentu Bible itu adalah kitab yang menyeleweng. Bible kata dunia ini baru berapa ratus ribu tahun masalahnya. Tiba-tiba dia jumpa kajian mereka terhadap batu, terhadap gunung, terhadap kajian-kajian yang bersifat geologi, membuktikan alam ini sudah wujud lama, bilion-bilion tahun. Ya, masalahnya. Maka itu bercanggah. Ya. Kemudian datang Karl Marx menjelaskan kenapa berlakunya sejarah, kenapa manusia bertarung. Oh, puncanya ialah ekonomi, kerana berebut hasil, mahsul ekonomi. Ya. So daripada sejarah itu dilihat sebagai satu struggle untuk menuju dunia akhirat, pertarungan di antara evil, good and evil, antara pihak Tuhan Hizbullah dengan Hizbul Syaitan. Sejarah itu ditafsirkan begitu, kemudian diubah tafsirannya kepada perebutan terhadap sumber ekonomi. Dan datang Darwin, lengkapkan binaan. Datang Freud, mendakwa bahawa dia sudah mengetahui tindakan psikologi manusia yang tidak perlu kepada penafsiran tentang ruh, tentang ghaib. Ya. Datangnya Darwin yang mengatakan bahawa dia boleh memberikan tafsiran kepada kenapa alam ini nampak seperti tersusun, hebat, tapi tidak perlu kepada pencipta, tidak perlu kepada intervention of God, tidak perlu campur tangan Tuhan. Na'udzubillah min dzalik. So paradigma ini membentuk tata cara orang Barat berfikir, dan ilmu-ilmu yang lahir daripada Barat adalah dihasilkan di bawah lembayung paradigma ini berdasarkan pandangan sejagat ini. Ya. Jadi pendidikan itu diimport, dimasukkan. Jadi kita dapati
dalam dunia Islam ini golongan-golongan reformis seperti Syekh Ahmad Abduh dan gerakannya, Farid Wajdi dan sebagainya di satu pihak, dan golongan-golongan tradisionalis reformis di satu pihak seperti Mustafa Sabri dan lain-lain, bertarung dengan pemikiran materialisme ini. Antara yang menerima, antara yang menolak, antara yang cuba nak mengasimilisasikan Islam dengan pahaman tersebut, antara yang menolak dengan keras pengaruh pemikiran sosialisme, komunisme yang masuk ke dalam umat Islam, ya, pengingkaran terhadap mukjizat, ya, berlaku, sehingga konflik yang disebut sebagai konflik antara religion and faith yang telah kita bincang sebelum ini akhirnya menguasai juga dunia Islam. Setelah kita bincang, kita ambil tajuk ni, dia berkesinambungan daripada tajuk yang kita buat masa bulan bila tu, sebelum puasa itu. Jadi di sinilah maksud ataupun konsep Islamisasi ilmu ini dilihat sebagai seperti yang disebutkan di sini. Dia kata, and I quote, many Muslim scholars concerned with the plight of the Muslim community have been deeply involved with the concept of Islamization of knowledge, which gained momentum in the 90s as a result of the global consciousness for the resurgence of Islam in the 70s and the momentous gathering of prominent scholars in the First World Conference on Muslim Education in Mecca in 1977. Nothing has engaged the Muslim scholars as deeply as this epistemological, social and political issue. So, isunya adalah cendekiawan-cendekiawan Islam nak membincangkan bagaimana kita boleh bangkitkan balik umat Islam ini dari sudut ilmu, pengetahuan yang sudah dijajah oleh Barat. Walaupun dari segi politik, dari segi fizikal, pentadbiran itu sudah mula dikeluarkan daripada badan penjajah, tetapi penjajah tidak pergi tanpa meninggalkan warisan. Dan warisan inilah yang mencengkam umat Islam. Dan walaupun mereka nampak macam memerintah sendiri, tapi mereka mengikut pemikiran orang Barat. Maka Islamization of knowledge was perceived as a civilizational movement. Telah dilihat sebagai satu gerakan civilization, gerakan ketamadunan. Iaitulah satu gerakan untuk mengembalikan tamadun Islam yang dulunya menguasai pemikiran manusia, menjadi worldview manusia berfikir, menjadi paradigma setiap kajian-kajian ilmu yang dibuat. Seperti disebutkan di sini, dia sebagai an alternative paradigmatic endeavor. Is based on the premise that all knowledge can and need to be understood from within an Islamic worldview. Itulah dia. Iaitulah satu usaha untuk menjadi sebagai paradigma alternatif, mengganti paradigma Barat dalam menilai ilmu-ilmu kemanusiaan, ilmu-ilmu moden, supaya difahami mengikut sudut pandang sejagat Islam, sudut pandang alam Islam. Ya. Dan tentulah usaha-usaha ini berkesinambungan daripada pemikir-pemikir yang awal, ya, tokoh-tokoh Islam yang awal. Juga disebutkan dia sebagai satu an intellectual and methodological outlook, ya, sebagai satu kajian ataupun sudut pandang tentang intelek dan metodologi. Ya. Dan kata Taha Jabir Alwani sebagai as a cultural and intellectual project aspiring to correct the process of thinking within the Muslim so that it's able to produce Islamic, social and humanistic knowledge based on the two sources we Muslims accept as the established sources for knowing the truth, wahyu, divine revelation and wujud existence. So, antara tokoh yang awal ni dia sebut, dia kata Islamisasi ilmu itu boleh dipahami sebagai satu usaha kebudayaan, intelektual
satu projek kebudayaan dan intelektual yang beraspirasi untuk membetulkan proses pemikiran dalam kalangan orang Islam supaya mereka mampu menghasilkan Islamic, social and humanistic knowledge, pengetahuan Islam, social Islam, humanisasi Islam yang berdasarkan kepada dua sumber yang diterima dengan sepakat orang Islam, iaitu wahyu, Al-Quran dan Sunnah, dan juga wujud. Itulah kewujudan alam ini. Juga dia kata, an effort, a process to restructure the Muslim mind so that it can function in the sphere of ijtihad once again and can put it back on its own unique track. Jadi, usaha untuk membetulkan minda orang Islam ini supaya kembali kepada minda mereka yang lama, yang minda yang menghasilkan pemikiran-pemikiran yang hebat, yang selari dengan wahyu. Yang selari dengan wahyu. Al-Faruqi sendiri mengatakan bahawa kita boleh faham daripada Al-Faruqi punya gerakan ialah mengembalikan penyusunan ataupun struktur ilmu itu mengikut kacamata Islam. Itulah kita nak kembalikan ilmu-ilmu pengetahuan moden. Kita nak tapis, nak saring pendidikan dalam sains, dalam sosial, dalam psikologi, supaya pengetahuan itu selari dengan apa yang telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam perkara-perkara yang bersifat qat'i, yang bersifat pasti dalam wahyu, supaya tidak bercanggah dengan maklumat yang ada pada orang Islam. Kalau tidak, kita belajar sains, kalau kita telan bulat-bulat tidak ditapih, dalam kelas sains cikgu kata manusia ni asal daripada binatang spesies sekian, kemudian spesies ni berubah sama-sama jadi manusia. Fahaman Darwin. Tiba-tiba nanti masuk kelas agama, ustaz ajak pula kata manusia ni asalnya Tuhan cipta daripada tanah, namanya Adam, daripada Adam cipta isterinya Hawa, kemudian daripada mereka lah berketurunan ramai manusia. So akan ada kontradik. Pandangan sains dengan pandangan agama. Ada orang dia kata okey, kita terimalah agama, sains. Tapi macam mana? Jadi mana satu yang betul? Sains kah atau agama? Maka dia akan bawa kepada apa disebut sebagai kebenaran relatif. Tidak ada kebenaran mutlak. Agama betul dari sudut ini, sains betul dari sudut ini, tapi kedua-duanya adalah tanggapan, dia berkata acewah. Jadi ini masalah. Kan? Akan menimbulkan masalah. Demikian juga bukan sahaja gerakan Islamisasi ilmu ini, dia bukan sahaja berkaitan dengan ilmu-ilmu barat. Kalau kita boleh faham sisi yang kedua disebut oleh Syekh Taha Jabir Awan tadi, iaitulah a process to restructure the Muslim mind so that it can function in the sphere of ijtihad once again. So ini melibatkan sisi kedua, iaitulah yang setengah tokoh-tokoh ini menyebut dia sebagai reverentization, untuk memastikan ilmu-ilmu agama juga sentiasa berada pada tahap relevan dengan keadaan semasa. Bukan agama tetapi pendidikan up to date. Janganlah kita mengaji. Kalau kita kata ilmu Islam, syubhat-syubhat itu tidak up to date. Maka orang yang jadi ulama, disebabkan ilmu yang dia belajar tidak up to date, maka dia gagal memberikan solution kepada isu-isu semasa. Bayangkan seorang yang ada PhD dalam bidang syariah. Dia dapat PhD tu tahun 2022, tahun lepas. Lepas tu dia pun sibuk buat kerja dia tidak follow up dengan isu-isu semasa dalam ekonomi, dalam sains, dalam perubatan, dalam teknologi. Tiba-tiba orang tanya, doktor, apa hukum AI ni? Dia doktor. Dia pun tiba-tiba, AI tu apa? Padahal dia baru dapat PhD tahun 2022, tahun lepas. Kalau dia tidak
catch up dengan, dia tidak mampu nak berijtihad, tak? Kan? Katalah kita lahirkan seorang graduan ya, yang diberikan kefahaman agama yang cukup, dia mengaji kitab mazhab daripada Fathul Qarib sampailah kepada Mughnil Muhtaj, sampai Tuhfatul Muhtaj, sampai Nihayatul Muhtaj. Dia khatam semua kitab-kitab yang mu'tabar dalam mazhab Syafi'i. Naik pula sampai ke tahap majmu', naik sampai mengaji Al-Mughni Ibn Qudamah, naik sampai dia belajar Muhalla Ibn Hazmin. Tapi pengajiannya hanyalah tertumpu kepada memahami ibarat kitab. Hanya berfikir tentang isu-isu furuk yang ada dalam kitab-kitab ini. Tapi tidak diberikan latihan yang cukup bagaimana untuk praktik ijtihad. Bagaimana nak mempraktikkan qiyas. Bagaimana nak praktikkan istihsan, istishab, masalih mursalah. Tidak dibentangkan dalil-dalil dari setiap masalah dan dibuat perbandingan macam mana ulama ini, kenapa dia boleh khilaf. Dia sampai masalah, tahu masalah ni ada qaul sekian, masalah qaul sekian. Adakah dia boleh ijtihad? Dia tidak boleh ijtihad. Dia hanya jadi muqallid. Habis-habis kuat naqil. Kan? Kalau dia seorang yang ada pengetahuan dalam falsafah Islam, dari falsafah Islam yang kuno, falsafah Al-Farabi, Ibn Sina, dan dia hanya baca buku-buku mereka tanpa melihat kepada kajian-kajian moden, perbandingan-perbandingan dengan pandangan-pandangan baharu, tidak mungkin. So, selain daripada ilmu yang datang daripada barat, kita nak kena tapih, nak kena saring supaya dia selari dengan nilai-nilai Islam dari segi epistemologi, dari segi metodologi, dari segi etika dan praktik, supaya selari dengan Islam. Kita bincang tentang hukum klon. Bukan semua benda yang boleh dibuat dari segi kaun dibenarkan dari segi syarak. Betul tak? Nabi SAW diganggu oleh jin ifrit ketika semayang. Nabi kata, aku kalau aku nak cekik dia, Nabi dah cekik dia sampai meleleh-leleh elok dia, kan? Nabi kata, kalau ikutkan aku nak tambat, nak tangkap ifrit ni, aku nak ikat bagi budak-budak Madinah main. Jadi Nabi punya geram kacau Nabi semayang. Tapi Nabi kata, aku teringat doa saudaraku Ibrahim Sulaiman, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Wahai Tuhanku, bagi kerajaan yang tidak patut dapat melainkan kepada aku saja. Kan? Nabi ingat benda tu, Nabi tak jadi. Maksudnya walaupun dari segi orang tanya, boleh tak Nabi tu nak tangkap jin, ikat jin, tambak jin, boleh, Nabi tak buat. Kenapa? Kerana itu adalah keistimewaan Tuhan bagi kepada Nabi Sulaiman AS. Jadi bukan semua benda yang boleh dibuat dibenarkan syarak, betul tak? Pembedahan plastik misalnya, bagi orang daripada dia kulit hitam jadi kulit putih, tukar. Bolehkah? Ada benda-benda yang Nabi larang dalam Islam. So ada perubatan-perubatan moden yang mungkin tak selari dengan Islam. Berubat itu ada hak dia. Nabi kata, tadawaw ya ibadallah wala tatadawaw bil haram. Berubatlah wahai hamba Allah, tapi jangan berubat dengan benda yang haram. Jangan berubat dengan benda yang haram. So ada batas. Bukan semua benda boleh. Jadi maknanya ada hukum hakam yang kena raikan. Jadi di sini adanya keperluan, bukan sekadar dari satu sudut ilmu-ilmu barat. Dari sudut yang kedua ialah ilmu-ilmu Islam itu juga perlu dan berhajat kepada apa yang diistilahkan sebagai relevantization, untuk dipastikan dia sentiasa relevan dan up to date.
Dan perspektif Islamization ni seperti disebut di sini, dia kata orang Islam berhajat untuk mengembalikan ilmu-ilmu yang sedia ada, ilmu-ilmu moden yang sedia ada di tangan orang barat ini kepada worldview Islam. Jadi dia adalah satu gerakan tajdid. Kita boleh katakan gerakan Islamisasi ini adalah gerakan tajdid untuk mengembalikan ilmu-ilmu yang ada kepada sudut pandang Islam. Dan tentu sekali ilmu-ilmu ini bukan semuanya batil. Bukan 100% batil. Ya. Dan kita tidak dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengambil ilmu dan faedah daripada hasil mahsul orang kafir. Dan kita dapati, so inilah maksud Islamisasi ilmu itu, ialah kita nak menyaring, nak mengembalikan semula ilmu-ilmu Islam, ilmu-ilmu barat, ilmu-ilmu yang moden, ilmu-ilmu kemanusiaan kepada pangkuan Islam supaya dia sesuai harmoni dengan acuan Islam. Dan nama-nama yang diberi ini yang paling famous sekali adalah Islamisasi ilmu, disebut juga dengan Islamicization of human knowledge, ya, ataupun contemporary human knowledge, disebut juga Islamisasi ilmu-ilmu kemanusiaan semasa, kerana ilmu yang dihasilkan oleh manusia. Bukan kita tak kacau wahyu, nas wahyu, ya, ijma'. Kita tak boleh kacau. Ini adalah usul qat'i yang telah diterima oleh orang Islam. Dan inilah worldview yang kita jadikan dia worldview itu adalah perkara yang qat'i. Yang terdedah kepada penilaian dan penyaringan itu adalah pandangan-pandangan manusia. Ilmu yang hasil daripada kajian dan tafsiran akal manusia, sama ada dia melibatkan ilmu kemanusiaan atau ilmu yang dinisbahkan kepada syarak tapi ianya adalah hasil-hasil ijtihad. Tidak. Ada pandangan-pandangan ulama dulu yang memang kita tahu confirm salah, qat'i salah. Kan? Dalam kitab-kitab fiqh, dia kata kita dah belajar dalam masalah ni. Kan? Tempoh mengandung 4 tahun. Boleh kau mengandung 4 tahun? Tahu pun mustahil. Kan? Ya? Dan dia jadikan qaul mu'tamad dalam banyak mazhab. Tapi ulama-ulama mazhab moden hari ini menangkis dan menepis benda ini. Kerana hakikatnya dia adalah kesilapan istiqra' ataupun bukanlah kata dia silap, tapi kefahaman mereka tentang mengandung ketika itu. Kajian tidak seperti yang ada pada zaman kini. Ya. Jadi ini adalah benda-benda yang kita kena ambil tahu. Ya. Jadi kita nak pastikan ijtihad ulama juga sesuai dengan kebenaran dan realiti. Janganlah kerana dia adalah ijtihad ulama yang besar, yang hebat, maka kita tak boleh langsung sentuh walaupun kita dah nyata ianya salah, dia taklid buta. So Islamisasi ilmu ini bukan sahaja memerangi penyelewengan pada barat, tapi juga penyelewengan dalaman, pemikiran khurafat. Dan kalau dari segi pandangan Syed Naqib, dia sebut Islamisasi itu adalah membebaskan diri daripada khurafat-khurafat, pandangan-pandangan khurafat, pergi kepada akidah Islam dan membebaskan diri daripada pahaman sekular. Ini bagi peringkat individu. Membebaskan diri daripada pertama fahaman khurafat yang dianuti daripada nenek moyang dengan dia menganut akidah Islam, dan juga dia membebaskan diri daripada ideologi-ideologi barat yang menyimpang dengan Islam. Secularism, liberalism, pluralism, ya, positivism, apa semua ni, dia bebaskan diri, hedonism, ya, daripada pengaruh-pengaruh ideologi yang menyimpang ini, dan membebaskan juga. Dan dari sudut kolektif sebagai satu masyarakat umat Islam, Islamisasi itu dilihat sebagai satu proses untuk mengembalikan masyarakat Islam supaya mereka seperti masyarakat umat Islam yang ada di zaman baginda Nabi SAW. Maksud itu konsepnya.
Ya. Kita nak kembali kepada zaman as-salafus salih. Betul? Syekh Ismail Faruqi dia bagi dua contoh gerakan yang menjadi aspirasi untuk dia menggerakkan Islamisasi itu. Gerakan Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah ta'ala yang membersihkan khurafat-khurafat dan syirik dalam umat Islam, dan tentu juga gerakan yang berlaku selepas kejatuhan Empayar Turki Osmaniyah, gerakan Hasan al-Banna Ikhwanul Muslimin yang berusaha untuk mengembalikan sistem pemerintah Islam, tetapi Syekh Ismail Faruqi mengkritik gerakan Ikhwanul Muslimin yang dilihat terlalu fokus dengan isu-isu politik, tapi tidak pergi kepada akar masalah yang sebenar, itulah pendidikan, ilmu. Ya. Dan kritikan ini samalah secara asasnya kritikan yang diberikan oleh kebanyakan tokoh-tokoh Salafi terhadap gerakan Ikhwanul Muslimin, dan juga kritikan yang telah disebutkan oleh Syekh Qutb sendiri kepada gerakan Ikhwanul Muslimin, bahawa dia adalah perkara yang puncanya terlalu sibuk dengan politik dan lupa kepada isu asal masalah, itulah pemikiran akidah dan sebagainya. Baik. So itu kita dah faham secara ringkas konsep dan matlamat. Ya. Konsepnya adalah nak memastikan ilmu-ilmu yang dipahami oleh manusia, terutamanya ilmu sains, ilmu teknologi, ilmu psikologi, ya, ilmu yang datang daripada barat ini, ekonomi, politik, political science, ekonomi, ya, art, culture, apa sajalah, ya, supaya ilmu-ilmu ini semua selari dengan hukum hakam syariat. Ya. Dan terdapat istilah-istilah yang juga yang sama dengan matlamat yang sama, seperti istilah at-ta'sil al-islami lil ulum bagi misalnya. So ada yang guna istilah ta'sil Islam, at-ta'sil al-islami, memberikan usul-usul Islam kepada ilmu. Samalah konsepnya itu. So nama ini memberikan kita gambaran satu sisi daripada proses ini. So nama yang paling general bagi proses ini ialah Islamization of knowledge. Kemudian kita ada penamaan yang memberikan kita gambaran sisi-sisi gerak kerja itu. Dinamakan dia sebagai at-ta'silul islami lil ulum, memberikan asas Islam kepada ilmu-ilmu moden. So itulah tujuan Islamization itu, nak bagi asas-asas Islam supaya ilmu-ilmu moden itu tidak bercanggah dengan usul Islam, fundamental of Islam. Okay? Di antaranya disebut sebagai at-tawjih al-islami lil ulum, memberikan paradigma Islam kepada ilmu-ilmu moden. Pun sama, ini istilah ini, kalau at-ta'sil islami tadi digunakan di Saudi Arabia, ya. Kemudian di Azhar dipakai istilah at-tawjih al-islami, ya, mengarahkan ilmu itu ke arah Islam, memberikan paradigma Islam kepada ilmu-ilmu moden supaya selari dengan sudut pandang Islam. Dan istilah yang famous juga ialah at-takamul al-ma'rifi, integration of knowledge. Ya, itulah menyatu padukan supaya ilmu itu tidak terpisah, diharmonikan, diintegrasikan. Apa yang ada maklumat dalam sains jangan bercanggah dengan agama. Apa yang dalam ijtihad ulama yang lampau dipastikan tidak bercanggah dengan fakta realiti yang ditemui dalam kajian-kajian sains sebagai misal. Ya. Dan ini istilah yang famous juga, integration of knowledge. Ya. Dan penamaan-penamaan ini tidak bercanggah satu sama lain. Hakikatnya dia memberikan kita gambaran apakah proses. Di sana ada ta'sil, di sana ada taujih, dan di sana ada takamul. Inilah proses yang membawa kepada natijahnya, iaitulah aslamah, Islamization. Aslamah itu apa? Aslamah itu ialah berkaitan dengan ta'sil, berkaitan dengan taujih,
berkaitan dengan takamul. So dia bukannya benda yang berbeza, tapi dia adalah penamaan yang berbeza kepada satu benda pada musamma yang sama daripada sudut sifat-sifat yang ada pada musamma itu juga. Okey, dan kita bergerak kepada sedikit sejarah. Apakah sejarah gerakan ini? Kalau kita melihat, kalau kita tarik sejarah ini kepada tempoh yang lebih panjang, garis masa yang lebih panjang, kita dapati umat Islam berhadapan dengan cabaran kemasukan ilmu asing ke dalam pemikiran umat Islam ini adalah awal. Itulah ketika kita berhadapan dengan the first Hellenistic wave, kemudian the second Hellenistic wave, pada gelombang Hellenistic yang pertama dan yang kedua di zaman ulama Islam dahulu, sehingga lahirnya apa yang disebut sebagai ilmu kalam dan ilmu falsafah Islam, yang tujuannya ilmu-ilmu ini tidak bukan untuk cuba menyaring dan menapis ilmu-ilmu yang datang daripada barat supaya selari dengan Islam. Dan dalam usaha itu ada yang gagal, ada yang berjaya. Ada yang gagal, ada yang berjaya. Dan Nabi SAW telah memberikan kepada kita garis panduan dalam berhadapan dengan perkhabaran-perkhabaran yang kita dapat daripada Bani Israiliyat. Nabi kata, hadithu an Bani Israil wala haraj. Ceritalah daripada Bani Israel, tidak ada masalah. Jadi kalau Bani Israel datang mencerita kepada kita cerita yang tidak bercanggah dengan wahyu, la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum, jangan kamu benarkan mereka, jangan kamu dustakan. Dan ulama kata Israiliyat ni terbahagi kepada Israiliyat yang jelas bercanggah. Yang ni kita tolak Israiliyat yang dibenarkan oleh syarak, yang memang ada pengiyaannya dalam wahyu, yang ni kita kena terima. Dan Israiliyat yang di pertengahan, tidak ada percanggahan dari sudut rasionalnya, tapi kita juga tidak jumpa nas wahyu mengiyakan maklumat itu. Maka yang ini ulama kata kita boleh terima sebagai penambahan cerita, tidak lebih sahaja, bukan untuk keimanan yang pasti. So hakikatnya metodologi yang telah diletakkan para ulama tafsir dalam berhadapan dengan Israiliyat ini, inilah metodologi yang menjadi tapak kepada islamisasi ilmu. Garis panduan yang diberikan oleh wahyu bagaimana kita nak menapis, tak menyaring. Dalam Al-Quran juga ada guidance yang jelas. Allah Ta'ala kata, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Tuhan tak suruh farfudu, tolak, atau faruddu, tidak. Tuhan kata fatabayyanu. Kalau orang fasik bawa amal perkhabaran, jangan terus tolak. Siasat dulu, boleh dia cakap betul. Dan kita disuruh siasat, disuruh saring, fatabayyanu, fatathabbatu. Kemudian disusun, digubal ilmu hadis untuk menyaring riwayat-riwayat yang disandarkan kepada Nabi SAW. Kemudian digubal pula sistem ilmu usulul fiqh untuk memahami wahyu, bagaimana kita nak faham wahyu, bagaimana tafsir Quran dan sebagainya. Maka ini adalah tapak asas. Maknanya islamisasi ilmu ni kalau kita tarik dia dengan timeline yang lebih panjang, dia bukan benda asing, bukan benda baru, dia sudah ada sejak sekian lama. Tetapi kebanyakan pengkaji lebih selesa untuk menisbahkan fadilat islamisasi ilmu itu secara lebih jelas ialah kepada usaha-usaha yang dilakukan oleh Abu Hamid Al-Ghazali. Kerana Abu Hamid Al-Ghazali dia ada dua usaha ini. Yang pertama, dia berusaha menyaring ilmu-ilmu yang datang daripada falsafah dalam kitab dia Tahafut Al-Falasifah. Abu Hamid Al-Ghazali tak pernah kata Tahafut Al-Falsafah. Itulah.
Tetapi malang sekali, dia dituduh secara zalim, secara kejam oleh orang barat. Kononnya Abu Hamid Ghazali menjadi punca kepada kejatuhan dan keruntuhan ilmu orang Islam. Ya, ilmu rasional dia berkata. Benda ini adalah pembohongan yang nyata. Abu Hamid Ghazali bukan anti pemikiran, bukan anti logik, bukan anti falsafah. Yang dia anti adalah falasifah, tahafut al-falasifah. Ya? Dan yang kedua, dia ada kitab namanya Ihya Ulumuddin, menghidupkan ilmu-ilmu agama. Dia cuba nak menyegarkan kembali, nak menyusun kembali pengajian, sistem pengajian yang telah memisahkan di antara fiqh dan akhlak, tasawuf. Jadi orang yang mengaji hukum hakam, jadi hakim, jadi mufti apa semua, tapi jiwanya kharab, kosong, tidak ada takwa kepada Allah Ta'ala, belajar hanya untuk dapat jawatan, dapat pangkat, berfatwa mengikut hawa nafsu pemerintah. Yang Abu Hamid tak boleh terima hakikat ini yang berlaku di kalangan fuqaha, manakala golongan sufi pula menjadi jahil, tidak belajar hukum hakam fiqh, hidup hanya berteraskan kepada zauq kononnya, ya, tidak kenal halal haram, ya, tapi mendakwa kata mereka waliullah. So Abu Hamid buat satu integrasi di antara dua ilmu yang asalnya satu ini, dicantumkan balik dalam Ihya Ulumuddin. So ini dari sudut usaha yang kita tak dapat ingkari. Ya. Dan apa yang digagaskan oleh Abu Hamid Al-Ghazali ini, walaupun ada kelemahan-kelemahan yang nyata. Di sana ada kelemahan-kelemahan yang nyata. Ada kesalahan-kesalahan yang nyata. Tetapi dia telah menyediakan tapak dan usaha ini diteruskan lagi. Sampailah kepada tangan Syekhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taimiyah Al-Harrani. Dan ini juga disokong oleh tokoh-tokoh ilmuwan yang besar yang menggagaskan Islamization of knowledge. Antaranya Syekh Taha Jabir Alwani. Dia ada kitab Ibn Taimiyah wa Islamiyatul Ma'rifah, di mana dia mengiktiraf Ibn Taimiyah sebagai bapa yang meletakkan ideologi Islamization of knowledge. Dia adalah Al-Abul Ruhi, spiritual father kepada Islamization of knowledge. Kerana classification of knowledge yang dibuat oleh Ibn Taimiyah itu. Kalau kita melihat Abu Hamid Ghazali ada dia punya classification dia sendiri. Tapi Ibn Taimiyah melihat ulum syar'iyah itu tidak terbatas kepada ulum naqli. Ibn Taimiyah kata ilmu itu sama ada dia adalah ilmu naqli atau aqli. Dan kesemuanya adalah syar'i. Kemudian ilmu itu ada ilmu yang dinamakan sebagai aqli, ilmu yang berkongsi antara manusia kerana dia berpaksi kepada akal. Ada ilmu namanya milli yang berkongsi di antara orang Islam dan ahli kitab kerana mereka berkongsi sumber wahyu. Dan ilmu syar'i yang berkongsi antara orang Islam sahaja kerana mereka dapat wahyu yang paling benar, wahyu penuntut yang membetulkan kesilapan-kesilapan, penyelewengan-penyelewengan ahli kitab. Ya. So classification of knowledge yang Ibn Taimiyah buat ni diiktiraf oleh Syekh Taha Jabir Alwani. Tak silap Taha Jabir Alwani ataupun Muhammad Imarah. Saya nak cek dulu nama dia sebab daripada orang ni dekat-dekat. Dua-dua mereka ni tokoh. Ya, Taha Jabir Alwani ya. Taha Jabir Alwani yang kita ni. Bukan Muhammad Imarah. Syekh Muhammad Imarah banyak juga tulis pasal Ibn Taimiyah. Ya. Jadi Syekh Taha Jabir kata pembahagian taksim classification oleh Ibn Taimiyah ni ini dianggap sebagai benih yang menghasilkan usaha Islamization of knowledge, especially yang dilaksanakan oleh Triple IT. Jadi tak heran bila kita jumpa perkataan yang kita sebut tadi, Muhammad bin Qawan kata satu guru dia, ma aslamat wa arifuna illa ala yadi Ibn Taimiyah. Tidak masuk Islam pengetahuan kami melainkan tangan Ibn Taimiyah.
Kerana Ibn Taymiyah datang selepas daripada kesudahan juhud ahli kalam dalam nak mengislamisasikan ilmu-ilmu yang datang daripada Greek ini ialah apa yang dibuat oleh Fakhruddin Ar-Razi. Itulah berkenaan dengan isu untuk mencantumkan balik akal dan nakal. Tapi kesemua usaha mereka ini ada sisi-sisi yang baik, tetapi banyak juga sisi negatif, kesilapan-kesilapan yang fatal, yang besar, yang sebenarnya memberi ruang kepada musuh-musuh Islam. Dia tidak menutup pintu sepenuhnya. Maka Syekhul Islam datang dengan darut ta'arudnya, menggagaskan gagasan yang baharu yang selari dengan as-salafus salih. Ini kenapa? Kerana dan akhirnya isu ini disedari oleh golongan moden. Itulah ulama kalam dalam rangka mereka hendak menyaring ilmu-ilmu yang datang daripada Greek dan sebagainya, mereka tidak merujuk kepada turas ulama salaf, turas sahabat, tabi'in, kerana mereka sudah ada dalam minda mereka satu kefahaman yang salah, satu worldview yang silap. Apa dia? Ulama salaf tidak tahu benda ni. Ulama salaf tidak menceburi langsung dalam bidang ini. Mereka mengambil sikap dan mereka hanya faham Quran dan Sunnah sebagai satu bentuk khabar. Yang mana dalam Quran dan Sunnah tidak ada dalil-dalil akli yang bersifat burhani. Kalau ada pun hanyalah bersifat khitabi, paling-paling tinggi. Ya. Jadi tasawur inilah menyebabkan mereka tidak pergi menggali sedalam-dalamnya hasil mahsul yang telah tinggalkan ulama salaf. Tetapi Syekhul Islam Ibn Taymiyah pergi, ya, menggali, mencedok balik penghujah rasional dalam Quran dan Sunnah, ya, meneliti penghujah Imam Ahmad ketika berhadapan dengan Mu'tazilah, meneliti penghujah Ad-Darimi dalam menjawab golongan Jahmiyah yang penuh dengan penggunaan rasional akal. Ya. Ibn Taymiyah pergi menggali turas Abul Hasan Asy'ari, Abdullah bin Kullab, dan dia buat penapisan, penyaringan, saring. Maka usaha beliau itu akhirnya membuahkan hasil. Kalaupun kita tak kata 100%, tapi boleh kata 99% adalah yang terbaik, yang paling hampir dengan Islam yang tulen dibawa Nabi SAW. Maka tepatlah perkataan anak murid dia itu, ma aslamat ma'arifuna illa ala yadi Ibn Taymiyah. So Ibn Taymiyah memberikan kita satu falsafah, pemikiran logik yang selari, yang harmoni, yang koheren, tidak ada percanggahan, tidak akan masuk dalam konflik sama sekali, ya, dengan wahyu. Ya. Ini adalah perkara yang penting. Tapi itu dari segi zaman dahulu. Tetapi kemudiannya bila kita sebut tadi abad ke 14, 13, 14 Hijrah, umat Islam berhadapan dengan cabaran-cabaran baru. Ya. Ya. Datang gelombang pemikiran barat yang baru, yang moden, yang semasa, moden semasa, yang secara asalnya tapaknya juga kembali kepada falsafah-falsafah lama. Ya. Maka usaha-usaha yang sama mesti dilakukan. Kalau dulu ulama bertungku lumuh nak menapih ilmu-ilmu yang datang daripada golongan Greek, daripada orang Kristian, dalam teologi, dalam falsafah, dalam bidang-bidang akli, maka sama juga kali ini benda yang sama perlu dilakukan. Kerana kita juga dibadai oleh gelombang yang baru, ilmu-ilmu yang baru. Ya. Kalau kita boleh lihat peristiwa-peristiwa penjajahan, ya, yang besar, dan daripada peristiwa muncullah tokoh-tokoh pembaharuan, tokoh-tokoh yang menjadi bertajdid seperti Syekh Waliullah Dahlawi, Syekh Muhammad Abdul Wahab, Syaukani, Al-Alusi, ya, Sanusi di Libya, Abdul Hamid Ibn Badis, Al-Nursi, ya. Jadi mereka ni semua berusaha
bawa mai kepada gerakan-gerakan yang bersifat politik, Hassan al-Banna, ya. Kemudian gerakan-gerakan intelektual, ya. Maka di sinilah datangnya keperluan untuk diadakan gerakan yang baru, tajdid yang baru. Kita boleh kata di antara jarak tahun 1969 ke 1973, di sini ada banyak perkara-perkara yang berlaku sebelum nak munculnya gerakan movement Islamization of knowledge. Ya. Kita dapati pada tahun 75 diadakan First Muslim Conference on Science and Technology. Ya. Kemudian kita ada 76 World of Islam Festival di London, ya. Dan 73 sebelum tu lagi kita dapat lihat bagaimana perang Arab Israel, ya. Lepas tu embargo minyak digagaskan oleh Saudi. Kemudian pembunuhan Raja Faisal, ya. Ini semua mempengaruhi dan menyedarkan umat Islam. Ya, menyedarkan umat Islam. Sehinggalah pada tahun 77 ya satu conference, international conference, seminar, iaitulah the first World Conference on Muslim Education di Mekah 77, ya, yang bertarikh 21 Mac, ya, 27 di Mekah. Inilah satu dia panggil, boleh disifatkan sebagai intellectual earthquake, gempa bumi intelektual yang menggoncang intelektual pemikir-pemikir Islam, dan mereka duduk berkumpul dan mereka mendapati, oh, umat Islam begitu tenat, sistem pendidikan umat Islam begitu nazak, ya, yang mana berada di ambang yang sangat bahaya, yang kalau tidak diselamatkan dengan segera akan membawa kepada natijah yang sangat-sangat buruk. Maka di sinilah datang gagasan keperluan yang mendesak untuk dan yang mentang kata kerja tu kata silap ialah Syed Naqib Al-Hafaz, yang di antara lah, ramai lagi lah, 300 lebih orang angkat bentang, bincang, discuss, ya. Akhirnya buat satu resolusi, ya, di bawah naungan Arab Saudi, ya, untuk menggerakkan gerakan tajdid ini, ya. Demikian juga bila berlakunya revolusi Iran, yang mana pada asalnya dia revolusi itu topengnya Islam lah, tapi dia ada pemikiran mazhab yang sempit, nak mengembalikan sekadar Syiah Ja'fariyah sahaja, Rafidah. Itu adalah niat yang tak baik, tapi umat Islam masa itu melihat itu adalah satu gerakan untuk mengembalikan pemerintahan Islam, ya. Dan dia ada impaknya yang tak dapat dinafikan kepada Islam secara positif dan juga secara negatif. Negatifnya ialah kemarahan Syiah secara baru, kerana umat Islam Sunni lemah. Dan ini juga di antara faktor kenapa gerakan Islamization ini perlu, dan ia dikuasai oleh orang Sunni, ya. Kerana kalau kita tidak ada gerakan ini, orang akan terus menganggap bahawa Syiah itulah yang bagus, yang bawa Islam, sedangkan Islam yang mereka nak bawa itu Islam yang palsu, ya. Jadi kemudiannya pada tahun 1982 barulah Ismail Faruqi membentangkan pula kata kerjanya dalam satu lagi seminar di Pakistan, ya. Maka dengan itu terpatrilah istilah Islamization of knowledge, dan kata kerja Ismail Faruqi itu lengkap sekali dengan work plan dia. Apakah plan kerja yang nak dibuat, apa dia, satu persatu diletakkan oleh beliau. Maka sebab itulah beliau dianggap sebagai arkitek yang menyusun gerakan ini, ya.
So ini adalah dari segi kelahiran, istilah dan juga peletakan batu asas. Adapun dari segi marhalah yang kedua ialah marhalah mula menerima pemikiran-pemikiran tersebut dan orang mula terima bahawa ini adalah benda yang penting, benda yang perlu dibuat, maka berlakulah usaha-usaha secara praktikal untuk menggalakkan apa yang disebut sebagai Islamization of knowledge ini. Ya. Dan terhasillah legasi-legasi ya, yang kita dapat rasai, yang kita rasai berada di sekeliling kita ini, ya, yang mungkin kita sedar atau kita tidak sedar. Ya. Di antara legasi itu ialah pendidikan Islam yang kita kecapi pada abad ke-15 Hijrah ini. Dan di antara negara yang paling banyak terkesan dengan Islamization of knowledge ialah negara Malaysia. Selain daripada Pakistan, selain daripada Arab Saudi sendiri, ya, Malaysia adalah negara yang paling terkesan. Ya, di mana Malaysia akhirnya terpilih untuk menjadi tuan rumah kepada universiti yang terawal yang akan menjadi tempat Islamization of knowledge ini, sebagai kita boleh kata dia sebagai makmal Islamization of knowledge. Tempat di mana setiap idea Islamization of knowledge itu dilakukan try and error. Itulah Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, IUM, ya. Dan juga dia punya kampus otonominya yang ketika itu iaitulah ISTEC kemudiannya. Kemudian OIC mula membentuk banyak universiti-universiti Islam di seluruh negara Islam ini. Ada beberapa universiti yang macam UIA juga yang di bawah seliaan OIC. Ya. Dan di antara yang terkesan ialah Triple IT. Ini adalah gagasan yang lebih awal dibentuk oleh Ismail Faruqi ya, untuk menggagaskan Islamization of knowledge. Demikian juga di Saudi, tidak ketinggalan. Kita dapat lihat Universiti King Saud, ya, Universiti Imam Muhammad bin Saud Islamiyah. Ini semua universiti yang Ummul Qura dan universiti-universiti yang cuba nak melakukan integration of knowledge, ya, ataupun nak melakukan taksil al-Islami lil ulum. Dan maka universiti itu walaupun namanya Islam, tapi di sana ada fakulti-fakulti yang kita kata ilmu keduniaan. Dan Universiti Islam Madinah agak lewat mengikut jejak langkah itu. Baru-baru ini sekarang saja barulah Islam Madinah itu ada fakulti-fakulti ilmu-ilmu lain daripada ulum syariah ataupun ulum naqliyah. Ya. Of course semuanya adalah ulum syariah, ya, tapi ulum syariah itu ada naqliyah dan aqliyah. Ya. Jadi kita dapat lihat hasilnya, ya, sehingga lahirnya sistem ekonomi Islam, perbankan Islam. Ya, ini adalah kesan kita di Malaysia, alhamdulillah, daripada darjah 1 sampai tingkatan 6 dalam buku teks biologi kita tak dengar, tak jumpa nama Darwin. Alhamdulillah. Ya, main mana nikmat yang kita dapat ni? Ya, kalau bukan kerana hasil mahsul gerakan Islamization of knowledge. Ya. Ya. Doktor-doktor yang belajar, yang pergi belajar sampai ke Qahirah, yang belajar di universiti Malaysia bidang perubatan, maka tidak terpengaruh dengan ideologi yang menyimpang dalam ilmu perubatan. Ya. Majoritinya begitu. Alhamdulillah. Jadi ini kita mengecapi nikmat itu sebenarnya. Ya. Ambil bidang apa pun tetap kena belajar pengajian Islam. Ada bidang. Kalau kau mengajilah bidang apa, teknologi ke, bidang sains, bidang apa, kau belajar pendidikan Islam. Kau diberikan pengetahuan tentang agama Islam, tentang hukum hakam Islam yang asas. Daripada darjah 1 sampai tingkatan 6, masuk universiti pun ada subjek pengajian Islam. Ya. Ditubuhkan universiti-universiti yang menggabungkan ilmu-ilmu naqli dan aqli. Kita ada Universiti Malaysia, lepas UIA kita ada USIM. Ya. Ini adalah tujuannya adalah untuk memastikan tidak ada pemisahan, tidak ada sekularisasi dalam pendidikan, supaya orang Islam itu
mindanya tidak terpisah daripada agama. Tak kira bidang apa dia duduk, bidang apa dia mengaji, world view-nya tak lari daripada world view Islam. Ya. So ini adalah di antara kesan dan natijah. Dan tokoh-tokoh itu banyaklah. Ya, tokoh-tokoh yang kita sebut dah, kita dah sebut beberapa orang tokoh, antaranya Ismail Faruqi, antaranya Syed Manaqi Al-Attas, di antaranya Syekh Ja'far Idris, ya, ulama Sudan, anak murid Syekh bin Baz rahimahullah taala, ya. Apa nama, di Malaysia ini yang masyhurnya ialah Syekh Manaqi Al-Attas, Profesor Kamal Hassan rahimahullah taala yang baru meninggal, ya, Profesor Abdul Hamid Abu Sulaiman, tokoh-tokoh ulama daripada Mesir macam Syekh Muhammad Imarah, ya. Ini semua tokoh-tokoh yang terkenal, dan ada lagi yang masih hidup, ya. Kita tahu contohnya apa nama, Syekh Manaqi Al-Attas masih hidup, apa nama tu, Fathi Malkawi, Hasan Fathi Malkawi masih hidup, ya. Ini antara orang-orang yang boleh dikatakan peringkat-peringkat awal final, ya, yang menggagaskan. Dan tokoh Syekh Ja'far Idris masih hidup, ya. Itu dari segi sejarah dan tokoh-tokoh secara ringkas. Kita masar tak banyak. Adapun dari segi penilaian gerakan ini, gerakan ini ialah gerakan hasil usaha manusia yang tidak terlepas daripada kesilapan dan kesalahan yang mesti diperbaiki. Ya, kita dapat lihat antara perkara yang boleh kita perbaiki ialah jikalau gerakan ini lebih dikuasai oleh mereka yang berfahaman dengan fahaman Ahlussunnah wal Jamaah, Salafiyah terutamanya, dan mengembali dan menghidupkan turas Ibn Taymiyah, turas Syekh Abdul Wahab. Karena secara asasnya gerakan ini telah mengiktiraf Ibn Taymiyah, Syekh Abdul Wahab sebagai di antara peletak batu asas, peletak penyemai benih kepada gerakan mereka. Mereka tidak mengingkari benda ini. Ya. So ini adalah satu peluang dan ruang yang baik yang perlu diperkemahkan lagi, diperkenalkan lagi. Dan sekarang ni kita melihat, alhamdulillah, kecenderungan untuk mengkaji pemikiran Syekhul Islam Ibn Taymiyah itu semakin melonjak-lonjak dan meluak-luak, ya, dalam kalangan dunia akademik. Ya. Dan itu adalah sudut yang positif yang mesti digalakkan dan diberikan bimbingan, guidance supaya lebih teratur. Ya. Dan kita tidak menolak pengkajian ilmu akidah secara akli, secara membincangkan hujah-hujah rasional. Itu bahkan zaman sekarang lebih lagi. Dan di antaranya gerakan ini perlu lebih bersifat inklusif, itu kita kata tadi. Karena bila dia eksklusif, bila dia dah tak ada apa nak buat, dia disibukkan dengan perbincangan tentang istilah, perbincangan tentang tarif, adakah boleh pakai istilah Islamization, tak boleh pakai, ini semua buang masa. Ya. Yang penting adalah isi kandungan. Nama tidak penting, yang penting musamma itu. Ya. Yang penting semua kena sepakat atas isi. Cat apa nak bubuh, itu tak ada kisah. Yang penting dalam itu kena sama setuju. Dan itu akan lebih memudahkan jikalau gerakan itu diberikan secara inklusif kepada Islam, semua orang tahu dan mereka dapat sokongan yang lebih ramai. Dan orang ada kesedaran menyokong gerakan ini. Dibanding kalau dia masih berterusan dengan eksklusif ini, maka dia akan terus berlegar dalam kelompok-kelompok tertentu dan orang awam tidak sedar kewujudannya walaupun mereka merasai kesannya. Tapi mereka tak tahu apa dia benda ni, Dok Mai. Jadi ini adalah satu perkara. Ya. Dan perlu melahirkan lebih banyak tokoh-tokoh agamawan yang memang taksir dalam bidang, yang memang ada kepakaran dalam bidang ulum syar'iyah. Ini adalah satu perkara yang penting. Para ulama mesti bekerja sama dengan erat dengan golongan-golongan yang expert dalam ulum naqliyah, dalam ulum aqliyah,
supaya integrasi ilmu itu berlaku dengan erat dan rapat, ya, dan sentiasa up to date dengan isu-isu semasa. Dan ini kita memerlukan ulama-ulama yang berpemikiran mujtahid. Ulama-ulama yang berfikiran qolot muqallid sahaja, ini tidak memberi manfaat kepada umat. Ya, sejarah umat Islam kita gemilang, cemerlang, terbilang semuanya kerana wujudnya mujtahid. Dan kita menjadi mundur, jatuh itu pada zaman-zaman taklid, kerana kekurangan mujtahid. Itu adalah benda yang tak perlu diperdebatkan lagi, benda yang telah jelas. Ya. Maka perlu kepada sistem pendidikan yang menghasilkan mujtahid. Ini juga gagasan yang telah disebut oleh banyak tokoh-tokoh ilmu syariah. Ijtihad yang mundhabit, ijtihad yang mengikut. Sebab itu Syekh Ismail Faruqi begitu menekankan pendidikan ilmu usul fiqh bagi golongan fuqaha. Yang mengaji fiqh kena memperdalam ilmu usul fiqh. Ya. Demikian juga gelombang baru yang kita kena sedar dalam menghadapi Islamisasi ini ialah gerakan-gerakan yang bersifat gerakan atheism, new atheism. Ini adalah cabaran yang lebih bagus lagi. Dan ini juga kena diadres dengan lebih jelas oleh mereka yang terlibat dalam melaksanakan Islamization of Islam. Dengan memantapkan lagi akidah umat Islam dengan cadangan-cadangan tokoh-tokoh mereka, itulah supaya akidah itu dimurnikan mengikut akidah as-salafus salih. Bukannya dipeningkan lagi dengan perbahasan-perbahasan yang tidak ada kaitan dengan taqwa dan iman secara praktikal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan memantapkan gerakan-gerakan yang kita dah bincang sebelum tentang ta'zizul yaqin, mengukuhkan keyakinan kepada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah perkara yang perlu dibincangkan, ya. Perlu diperhalusi dan diperkemahkan lagi dari sudut-sudut tersebut. Dan orang awam mesti aware dan cakna dengan isu-isu yang berlaku dan kena tahu, kena sedar hakikat. Ya, kalau tidak, kalau mereka tidak tahu perbincangan yang betul, inilah mudah terpengaruh dengan teori konspirasi. Memang orang sedar bahawa sains itu ada something wrong dengan sains. Apa yang datang daripada barat kita tak percaya semua benda. Betul. Tetapi kalau kita tak beri mereka panduan macam mana you nak tapih sains itu, macam mana you nak tapih teori barat itu, mereka akan guna penapih-penapih yang salah. Mereka guna teori konspirasi untuk tapih. Akhirnya rosak benda semua benda. Yang baik pun habis terbuang. Ya, itu sebagai contoh. Sedangkan kita ada penapih yang betul yang kita boleh guna. Yang telah pun tersusun dia punya structure dia punya work plan dia, apa semua tu ada. Tapi disebabkan tidak terdedah, tidak tahu, kerana gerakan itu, penapih itu bersifat eksklusif, maka penapih-penapih yang rosak, yang tak betul inilah banyak diambil oleh orang awam. Itu adalah perkara yang perlu diberi perhatian. Soalan dia kata, bagian penutup, penguasaan pemikiran demokrat sosialis dalam mentadbiran negara. Macam-macam pemikiran. Dalam negara ini macam-macam, dalam politik ni ada macam-macam. Bukan saja isu politik, kita berhadapan dengan pemikiran-pemikiran songsang dalam kalangan ilmuwan, agamawan. Itu lebih penting lagi. Ya. Itu memang tidak dapat dinafikan di mana-mana. Kalau kita lihat Saudi pun sekarang politiknya dikuasai oleh golongan-golongan liberal yang ekstremis liberal. Menguasai kerajaan Saudi, apatah lagi kerajaan-kerajaan yang lain. Tapi dan kita ada Sunnah wal Jamaah, kita ada plan islah yang jelas yang digariskan oleh manhaj salaf. Dan kalau gerakan Islamization oleh itu mengikut plan itu, diserasikan pula dengan plan islah yang telah digariskan oleh ulama-ulama salaf, maka tentulah dia akan menjadi lebih utuh, lebih hebat dan lebih dahsyat lagi. Ya? Jadi itu perkara yang kita kena berikan perhatian. Ya? Yang penting adalah pendidikan diri kita sendiri, anak-anak kita. Kita kena sentiasa aware dengan
benda-benda asing yang datang ke dalam masyarakat kita, ke dalam pemikiran kita, ke dalam maklumat yang kita dapat. Dan kita kena mantapkan ulum syar'iyah, pengetahuan tentang ulum syar'iyah yang akli dan juga naqli, supaya kita lebih selamat di dunia dan di akhirat insya-Allah taala, mencapai Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Inilah permohonan. Ya Allah, jadikan dia sebagai kemuncak selesainya satu ibadah yang paling puncak, ibadah haji. Kan? Jadi doa yang menghimpunkan kebaikan dunia dan akhirat dan melindung daripada azab Allah Subhanahu wa taala, yang matlamat hidup kita sebagai orang Islam. Ya. Naam. Jadi saya rasa itulah apa yang dapat disampaikan secara ringkas tentang isu ini. Tujuannya tidak bukan hanyalah untuk memberikan makluman, satu hebahan kepada orang awam dan sebagai satu cubaan untuk memecahkan sifat ataupun sempadan eksklusif maklumat tentang gerakan Islamizasional itu, supaya dia lebih menjadi inklusif dan dapat diakses oleh orang ramai. Walaupun benda tu memang boleh diakses, tapi kebanyakan ceramah-ceramah yang dibuat itu bersifat terlalu akademik. Mungkin susah untuk orang awam yang kita kata layman ni untuk follow, untuk catch up. Perlukan bahasa yang lebih mudah supaya ianya dapat dipahami juga oleh orang ramai. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.